Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita boleh sambung pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi dalam bab 1, perkara 1.2 analisis fungsi. Hari ini kita nak fokus kepada perkara 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, untuk bahagian ini kamu boleh rujuk muka surat 11, 12 dan 13 buku teks RBT tingkatan 2. Okey, kita mulakan dan cikgu harap kamu bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, di sini cikgu rujuk terus buku teks kamu muka surat 11. Situasi di mana meja mengulang kaji Ahmad bergoyang dan tidak stabil. So buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh dan Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Okey, jadi berdasarkan situasi Ahmad ni, okey, kita dapat melihat dari model fungsi yang terdapat pada Rajah 1.2.3 muka surat 11 buku teks. Model fungsi yang menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Okay, so model fungsi yang ada di muka surat 11 tu ialah menggambarkan secara keseluruhan garisan interaksi kelembapan, skru, kaki meja dan muka meja adalah yang bermasalah. Di sini cikgu highlight perkataan bermasalah dengan warna merah supaya kamu boleh nampak . So keadaan ini berlaku kerana skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja telah berkarat. Okey, bagaimana munculnya garis model fungsi macam di muka surat 11 tu. Okey, kalau kita tengok keadaannya lantai memegang kaki meja, memegang muka meja dan memegang buku. Okey, di bawahnya ada skru yang mengikat kaki meja dan juga muka meja. Dan ada satu lagi tambahan di situ, perkataan kelembapan. Okey, di sini cikgu nak sebut tentang tajuk tadi garisan interaksi. Apa dia garisan interaksi tu? Kamu tengok daripada perkara yang kita belajar minggu lepas, melukis sistem fungsi, garisan interaksi yang wujud semua sama je macam ni. Okey, tapi pada hari ini garisan interaksinya ada garisan lurus tapi berputus-putus. Lurus, berputus-putus dan garisan beralun. Okey, so ada perbezaan di sini daripada yang kita belajar minggu lepas. Garisan interaksi semua sama. Tapi pada hari ini garisan interaksi itu berlainan. Ada beberapa jenis di situ. Jadi cikgu ulang semula, berdasarkan model fungsi yang ada ni, kita dapat gambarkan bahawa garisan interaksi kelembapan sini skru, kaki meja dan muka meja adalah bermasalah. Okey, jadi gambaran di sini garisan interaksi yang ada putus-putus dan juga alun menggambarkan masalah. Okey, kita teruskan So pada slide ni baru cikgu nak tunjuk tentang garisan interaksi yang menggambarkan anak panah Garisan interaksi maksud bagi anak panah yang ada pada model fungsi slide yang sebelum ni tadi. So garisan interaksi digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Jadi tujuannya
Mengenal pasti punca masalah. Mengenal pasti punca masalah di mana garisan interaksi ni ada 4 simbol dan 4 maksud yang tersendiri bagi 4 simbol tu tadi. Okey, kita tengok pada jadual dalam muka surat 11 pun ada. Di sini cikgu bawa terus saja. Okey, yang pertama anak panah lurus. Ya. Garisan interaksi garisannya lurus dan hujungnya ada anak panah. Maksudnya berguna ataupun normal. Yang kedua, garisan lurus, ada anak panah tetapi garisan putus-putus. Maksudnya berguna tetapi tidak mencukupi. Garisan interaksi yang ketiga, garisan lurus, ada anak panah tetapi garisannya tebal. Ya. Maksudnya berguna tetapi berlebihan. Okay, dan keempat, garisan beralun. Okay, maksudnya bermasalah ataupun harmful. Okay, jadi di sini ya, tengok di sini cikgu tulis simbol 2, 3 dan 4 merupakan masalah fungsi bagi sesuatu komponen. Ya. Bermula dari sini sampailah 4, 2, 3 dan 4 dah mula menunjukkan masalah. Hanya bila simbol yang pertama sahaja yang okey, yang normal, yang berguna. Okey. Jadi bila kita kaitkan dengan yang model fungsi kita belajar pada pembelajaran yang sebelum ni, semua garisan anak panah seperti nombor 1. Jadi tak ada masalah pada meja. Ya, meja tidak goyang, meja tidak sengit, ya. Okey. Jadi pada hari ini kita nak highlight pada garisan interaksi di mana nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 adalah membawa kepada masalah. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu teruskan ya. Pada muka surat 12, masalah, fungsi dan punca masalah. Okey, masih lagi pada situasi tadi, meja Ahmad yang semakin longgar dan tidak stabil disebabkan oleh, kita kata tadi, skru kan yang dah berkarat. Okey, so kita tengok dulu. Masalah, fungsi dan punca masalah, apa tujuannya? Tujuan kita mengenal pasti untuk mengesan masalah dan mencari alternatif penyelesaian dengan lebih mudah. Okey, macam mana kita nak kenal pasti, nak kesan masalah tadi, nak cari penyelesaiannya? Ada 2 langkah yang boleh kita ikut. Iaitu yang pertama, kita kenal pasti masalah pada model fungsi. Ataupun yang kedua, kita kenal pasti masalah pada komponen yang terlibat. Okey, cikgu ulang 2 langkah untuk mencari punca masalah tadi. Okey, sama ada mengenal pasti masalah pada model fungsi dan kedua mengenal pasti masalah pada komponen yang terlibat. Okey. So ini adalah model fungsi. Okey, kita dah nampak tadi garisan interaksi 2, 3 dan 4. Tapi dalam situasi di sini hanya ada garisan 2 dan juga garisan interaksi nombor 4. Okey, yang bermasalah di sini. Okey. So, dikenal pasti bahawa skru yang memegang muka meja, dan kaki meja mengalami masalah seperti yang ditunjukkan dalam bulatan. Okey, dalam bulatan ni. So, secara tak langsung kita dah ikut 2 langkah mencari punca masalah tadi. Okey, kita dah lihat pada model fungsi dan kita lihat masalah pada komponen yang terlibat. Kita dah bulatkan komponen yang terlibat di situ. Okey.
Setakat ni cikgu tak sebut lagi tentang kelembapan ya. Cikgu sebut tentang skru dulu. Okey. Dan masih di muka surat 12 buku teks RBT tingkatan 2, analisis berantai dan punca dan kesan. Analisis berantai, punca dan kesan. Okey. Tujuan diadakan analisis berantai adalah memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan ya, bagi sesuatu masalah. Okey, memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Maksudnya daripada yang kita buat masalah fungsi dan punca masalah pada slide yang sebelum ni tadi, lebih kurang samalah, kita nak cari punca dan punca lah pada masalah tadi dan cuba cari penyelesaiannya. Okey. Dalam analisis berantai ni, kita akan bertanyakan soalan beberapa kali ya, sehinggalah punca masalah dapat dikesan ataupun jawapan diperoleh daripada punca tadi yang kita cari. Okey, di sini juga ada jadual 1.2.4 dalam buku teks kamu, jenis dan contoh halangan. Okey. Sama ada jawapan yang diperolehi nanti mungkin ya disebabkan halangan semula jadi, daripada contohnya daripada panas ke, hujan ke, ataupun kelembapan ke, ataupun daripada halangan sains dan fizik melibatkan momentum dan graviti, ataupun sifat asas objek seperti kebolehan manusia. Okey, cikgu bagi contoh sikit lah ya. Halangan semula jadi kita dah tahulah, panas, hujan, kelembapan. Okey, kalau dari segi sains dan fizik, contoh momentum. Momentum ni mungkin boleh jadi hentaman yang kuat seperti berlaku pelanggaran. Okey. Dan mungkin graviti ni mungkin ya, kamu campak sesuatu barang ataupun barang tu terjatuh daripada bangunan yang tingkat atas ke sampai ke bawah, itu graviti. Okey. So bila kita ada hentaman, okey, pelanggaran, okey, itu dari segi momentum lah ya. Dari segi momentum tadi dah tentu akan ada objek yang akan produk akan mengalami kerosakan. Okey. Sama juga macam graviti. Kalau kita campak barang daripada atas sampai bawah, mungkin produk yang kita baling tadi, kita campak tadi, akan berlaku kerosakan pada produk tersebut. Okey. Dan kemudian sifat asas objek, halangan sifat asas objek seperti kebolehan manusia. Kita dengan sengaja patah-patahkan kerusi. Kita dengan sengaja sepak ke kan. Okay. Dan secara tak langsung boleh menyebabkan kerosakan pada produk. Okey. Kemudian tengok pada gambar ajar yang cikgu beri ni pada slide, masih merujuk pada contoh buku teks ya. Okey, gambar ajar meja study Ahmad tadi dah semakin tak stabil, longgar kaki dan muka mejanya dan boleh menyebabkan buku jatuh. Okey, terjatuh. Okey, dan pada gambar ajar yang ini pula, inilah dia katakan analisis berantai, dan ada soalan yang akan diulang beberapa kali ya. Soalan mengapa sampailah kita jumpa punca masalah tadi, ataupun kita jumpa jawapan kepada permasalahan kita. Okey, so kita cuba tengok meja yang tidak stabil, kenapa? Okey, muka meja tidak stabil ataupun kaki meja yang tidak stabil. Mengapa muka meja tidak stabil? Skru muka meja longgar. Ataupun kita jawab kepada soalan kaki meja tidak stabil. Kenapa kaki meja tidak stabil? Skru kaki meja longgar. Tanya lagi, mengapa? Kerana skru berkarat. Tanya lagi, mengapa skru berkarat? Disebabkan oleh kelembapan. Okey. Di sini ya.
Cara kesimpulannya kita tahu meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Okey, kelembapan cuaca semula jadi ni di sini. Ya. Contoh halangan untuk semula jadi, kelembapan cuaca semula jadi. Okey, dan kelembapan ini adalah super sistem. Kelembapan tu adalah merupakan super sistem. Ingat balik yang kita dah belajar pada kelas yang sebelum ni. Super sistem ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk kita. Seperti lantai, cahaya ke ataupun kelembapan. Okey? So, cikgu ulang balik kesimpulannya. Okey, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Dan kelembapan semula jadi itu ialah salah satu contoh bagi halangan semula jadi. Okey, dan juga kelembapan cuaca ni tadi ialah merupakan salah satu contoh bagi super sistem. Okey, di mana super sistem, kita ingat kembali apa maksud super sistem? Faktor persekitaran yang memberikan kesan kepada produk. Okey. So cikgu harap kamu boleh dapat ikut dan cuba faham ya apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini. Okey. So cikgu ulang semula apa yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar tentang membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Cikgu bagi contoh meja yang tidak stabil ya, disebabkan oleh skru. Dan juga ada faktor semula jadi iaitu super sistem juga. Okey. Dalam garisan interaksi ni kita dah belajar ada 4 jenis garisan interaksi iaitu dengan simbol berguna, berguna tetapi tidak mencukupi, berguna tetapi berlebihan dan juga bermasalah ataupun harmful. Okey, terlupa cikgu nak bagi tahu tadi, setiap garisan interaksi ni maksud dia ni kamu tidak boleh sesuka hati menukar istilahnya. So kalau disebut tentang berguna atau normal, kamu tulis berguna. Kalau soalan tanya, kamu kena jawab berguna atau normal. Okey, tak boleh jawab dengan guna saja. Okey, contoh yang kedua, garisan putus-putus kan? Maksudnya berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, kamu tidak boleh sesuka hati mengubah dengan berguna tetapi tidak cukup. Okey, yang itu tidak akan diterima. So kamu tidak boleh sama sekali menukar istilah ataupun maksud dia ni. Okey, kena jawab penuh. Berguna tetapi tidak mencukupi. Berguna tetapi berlebihan dan juga bermasalah. Okey, dan kita belajar juga tentang masalah fungsi dan punca kesan sebagai cara untuk mengesan dan mencari alternatif penyelesaian dengan lebih mudah, dan juga analisis berantai punca dan kesan untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan sesuatu masalah di mana ada contoh halangan yang diberi seperti daripada jenis halangan semula jadi, sains dan fizik dan juga sifat asas objek. Okey. Sekiranya ada masalah boleh tanya cikgu. Okey. Sampai di sini saja untuk hari ini. Seperti biasa, baca semula untuk fahamkan, jawab, catat nota dan jawab soalan. Bila jawab soalan nanti kita akan lebih dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.